Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam rancangan DNA Kewangan. Bersama saya Don, pandai akal kewangan anda, dan sahabat saya. Dan saya Ashraf, pandai akal kewangan anda. Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat penting. Tetapi sebelum itu, segmen pertama kita adalah Kamus Kewangan. Kamus Kewangan untuk kita hari ini ada dua perkataan. Yang pertama ialah balance sheet. Ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil dia imbangan dura. Salah tu Don. Udah. Balance sheet adalah kunci kira-kira. Kunci kira-kira, bukan imbangan duga. Bukan. Imbangan duga tu trial balance. Trial balance. Mak Saleh kata. Mak Saleh kata kan? Mak Saleh kata. Tapi tuan-tuan korang jangan terkejut lagi ni. Hari ni kita lain sikit. Hari ni kita pakai tanjak. Kita pakai tanjak sebab kami dua-dua orang Melayu. Apa yang mau tahan sama aku, ha? Ini pendekar mustar, Penang Sematang. Tahu tidak? Betul? Betul. Kita orang Melayu pula. Jadi kita pakai tanjak. Jadi kita menyemarakkan lagi kemelayuan kita hari ni. Sebab hari tu masa Minggu Merdeka kita lupa nak pakai tanjak. Lupa nak pakai tanjak. Awak jadi Amerika gitu kan. Tapi hari ni perkataan pertama untuk Kamus Kewangan kita hari ini adalah balance sheet, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah kunci kira-kira. Bukan kunci kewangan, bukan kunci rumah, bukan kunci syurga pun bukan, dan bukan kunci dalam hati. Kunci cintamu. Okey. Kan? Okey. Perkataan kedua adalah cash flow. Cash flow ataupun penyata aliran tunai. Ataupun bahasa mudah kita panggil aliran tunai. Aliran tunai, cash flow lah. Aliran kewangan, aliran duit. Kan? Yang berkaitan dengan tunai sahaja, tidak semata-matanya ada aset-aset lain. Aset tak lain, ni memang semata-mata duit, cash sahaja. Cash sahaja. Tunai lah yang kat tangan lah. Betul dia. Betul. Jadi dua perkataan untuk hari ini, balance sheet ialah kunci kira-kira, dan yang kedua adalah cash flow, aliran tunai. Alright. So, topik kita untuk hari ini ialah, kita mulakan dengan urus kewangan penting, bro. Hari ni banyak kita tengok Betul. duit banyak. Hari ni orang muda sekarang ni duit banyak. Tapi masalahnya tak reti urus. Masalah juga, boleh bankrupt kalau macam itu. Bisnes juta-juta, jual balak sekalipun tak pandai manage duit. Jadi masalah. Pada siapa yang pernah, siapa rajin tengok bola, apa jadi kepada Ronaldinho? Itu salah satu ceritanya lah. Betul? Bila berlakunya mismanagement ataupun kita ni tidak apa orang kata pandai mengurus kewangan, penyudah dia akan jadi macam tu lah. Itu salah satu contoh lah. Banyak contoh kalau kita boleh tengok macam artis-artis luar negara di Amerika Syarikat pun ramai yang mempunyai masalah yang sama. Betul. Antara yang kita boleh ingat antaranya adalah mendiam Michael Jackson. Bukan meninggalkan duit yang banyak, tetapi betul, meninggalkan hutang yang banyak kerana tidak pandai mengurus kewangan. Jadi dalam mengurus kewangan ni sangat penting. Sebab kalau kita ada duit sampai 1 bilion sekalipun, tapi kalau tak pandai manage, dalam masa beberapa bulan saja kita boleh jadi seperti pengemis di jalanan. So jadi kita perlu ingat benda tu. Jadi apa yang paling pentingnya dalam kita menguruskan kewangan kita ni, apa yang perlu kita buat yang pertama sekali? Okey. Sekarang ni bila kita nak mengurus kewangan ni, kita dengar urus kewangan senang, aku masuk duit, keluar duit, tu je lah. Okey, betul, tak kata salah. Tapi daripada segi caranya adalah kita ada proses. Kita ada proses. Bila proses menguruskan kewangan ni, first kali yang kita penting yang tahu adalah sekarang ni kita kena tahu dulu kondisi kewangan kita hari ni. Condition. Kondisi dulu, ataupun situasi, keadaan ekonomi ataupun keadaan kewangan kita lah. Keadaan. Tapi sebelum tu, aku lupa nak beritahu korang tadi sebenarnya. Kan, korang mesti tertanya kan, tanjak apa yang kita pakai hari ni? Sebelum start. Lupa dah pula kan. Okey, tapi aku bagi sikit dah lah kan. Okey, macam contoh yang tanjak Ashraf pakai ni. Okey, ini namanya adalah tanjak Solok Timbo. Yang mana tanjak ni asalnya daripada Negeri Sembilan. Solok Timbo ni dia sama macam tanjak
yang Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pakai, tetapi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong punya pucuk ni ada dekat sebelah kiri. Dia terbalik. Yang ni ada sebelah kanan. Jadi nama dia Solok Timbul. Tapi nama tanjak yang Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pakai, itu namanya adalah Dendam Tak Sudah. Tetapi bentuknya sama. Orang panggil apa? Dia punya pucuk je saja berbeza. Kedudukannya. Dendam Tak Sudah sebelah kiri, Solok Timbul di sebelah kanan. Okey. So macam tanjak aku pakai hari ni. Ini namanya Laksmana Terengganu. Ni biasanya boleh nampak lah. Kalau pergi ke Terengganu boleh nampak tanjak ni orang kat sana pakai. Laksmana Terengganu kan. Maklumlah awak rasa macam awak Laksmana sikit lah. Kau nak menurut, biar berakal. Kalau mengikut, biar pintar. Jadi tu sebut sedikit. Kita sambung balik tentang urus kewangan ni penting bro. Betul. Penting. Jadi kita perlu tahu keadaan, situasi dan juga kita punya kewangan macam mana. Betul, itu proses pertama. Sama ada kita masih duduk dalam keadaan banyak hutang atau hutang ni sedikit atau tak ada hutang langsung. Tak ada hutang pun susah juga. Ada banyak hutang lah bagus. Kenapa pula? Kadang-kadang kita perlu ada sedikit rekod hutang, bukan apa, untuk senang berurusan dengan bank. Tak, saya biasa beli kereta cash. Kereta saya biasalah, Kereta Hot Wheel kan? Beli dekat 7-Eleven kan? Tamiya mahal sikit. Okey. So kita kena ada rekod kewangan sedikit lah. Kalau kata kita nak buat loan, kalau kita nak main cash all the way, tak jadi masalah. Kita tidak berhutang. Okey, first kali proses pertama kita kena tahu situasi kedudukan kewangan kita. Berapa aset kita, berapa hutang kita, berapa perbelanjaan kita, berapa pendapatan kita. Separuh orang pendapatan ada satu. Separuh orang ada pelbagai pendapatan. Contoh, ada sewa, ada main saham, ada bila main saham ada dividen. So dapat dividen, ataupun ada yang masuk dalam amanah saham pun akan dapat dividen. So bergantung pendapatan tu. Ada yang masuk pelaburan, masuk 10 cuti 30 pun ada juga. Kursi dia juga. Ini tidak, orang kata apa, tak bagus lah, sebab dia non-syariah compliant. Dan dia addicted. Biasanya kita panggil dia tek judi buat ni kan. Pelaburan harapan. PH, Pelaburan Harapan. Bukan yang satu lagi lah. Ni nama dia Pelaburan Harapan dia panggil. Harapan dia kata. Ini kita tak cerita politik. Itu tak cerita politik ni. Okey. So proses yang kedua adalah kita kena faham. Sebelum ni, episod-episod sebelum ni saya pernah cerita. Kena faham objektif kita menyimpan atau objektif kita melabur. Kita kena ada, dia panggil, we must determine our financial goal. Apa yang kita nak? Nak kahwin lagi? Yang belum kahwin nak kahwin. Kan? Yang baru kahwin lagi. Nak kahwin lagi. Okey. Nak kahwin lagi. Yang tu kita PM tepi lah. Okey, tapi ceritanya yang mana belum kahwin, nak kahwin, nak beli kereta, nak beli rumah, nak tambah rumah, nak tambah karburator kereta. Sekarang mana ada karburator? Tak ada karburator. Semua injection dah kan. Mungkin nak tambah, nak modify kereta kan. Ataupun nak membeli barang-barangan yang untuk hobi, contoh nak main kamera ke kan. Betul. Nak pergi bercuti ataupun orang kata planning untuk pencen. Mungkin nak pencen awal, retirement planning. Retirement planning mungkin penat lah nak kerja sampai umur 55, 40 lah nak pencen. So kita kena ada plan lah. Itulah plan dia. Dan selepas daripada tu, barulah kita tengok di mana kita perlu letakkan duit kita ni tadi. Where to invest. Mana kita nak letak supaya pelaburan kita ni berganda mengikut objektif kita ni tadi. Itu dia. Maksudnya setiap satu pergerakan ataupun perbuatan kita itu tadi, ataupun tindakan kita tadi adalah mestilah berlandaskan dengan objektif yang kita nak capai. Betul. Itu yang paling penting. So kalau contoh macam kita nak pencen pada umur 40. Jadi maksudnya sekarang ni umur aku masih 25. So nak 40, ada 15 tahun lagi. So dalam tempoh 15 tahun berapa nak kena ada. Jadi kita carilah pelaburan yang boleh memberi pulangan yang berapa kita nak tu.
untuk kita retire mengikut objektif kita lah. Untuk kita bersara pada umur 40 tu nanti. Betul. Kalau siapa nak bersara umur 40, siapa nak bersara 50, ikut bergantung. Ini objektif masing-masing. Ada yang kata aku nak simpan duit lah, aku nak pergi haji 10 tahun lagi. Boleh juga. So itu pun part of dia punya objektif tu tadi. Jadi objektif ni tak ada betul, tak ada salah. Ikut kepada matlamat masing-masing lah. Betul. Mana boleh kata awak punya matlamat dengan saya punya matlamat sama. Betul. Kan? Mungkin matlamat sama tetapi kondisi berbeza. Betul. Kan? Macam saya ngacak dua-dua pakai Myvi. Tapi kondisi Myvi saya lebih power daripada kondisi Myvi dia. Betul. Oh my god. Wow. Saya pakai pipe bulu. Don punya pakai pipe bulu Cina tu, besar sikit. Besar sikit. Jadi dia pom kan. Okey. So, itu daripada proses ketiga. Kita kena tahu di mana kita nak masukkan duit tu. Selepas daripada tu, okey. Proses keempat adalah evaluate alternatif. Maksudnya okey, kalau kata kita tak boleh, contoh kita tidak mempunyai duit yang banyak untuk melabur dalam saham. Apa alternatif kita selain daripada saham? Contoh, niaga lah. Tapi kita dapat masih lagi pada objektif kita yang tadi. Macam kata contoh kita nak pergi Mekah tadi, kata kita perlu RM50,000, macam mana kita nak dapat RM50,000 kalau kita tak main saham? Contoh. Mungkin kita boleh berniaga, macam tuan kata tadi, berniaga, ataupun buat Grab ke? Buat Grab. Ataupun buat e-hailing, buat food delivery. So maksudnya cari pendapatan kedua lah. Pendapatan kedua, ketiga, keempat, kelima, ikutlah berapa banyak pun selagi mana larat. Ada banyak sampai 5 nak buatnya. Kerat badan berlima dia buat dia gitu kan. Mungkin Naruto saja boleh buat benda-benda macam Tapi tu. ada juga banyak contoh-contoh antara inisiatif yang lain-lain yang saya nampak lah kan. Selain daripada kita buat e-hailing ataupun food delivery, kita boleh jadi dropship. Betul. Tak perlu kita simpan stok dan tak perlu modal. Mungkin kita jadi ejen saja kan. Mungkin kita ada macam sekarang ni banyak orang panggil referral program yang kita perkenalkan orang, kata contoh kita beli produk A dan company daripada produk A tu kata okay, you refer orang, you dapat sedikit kan. Pun jadi juga kan. Referral program lah kot bahasanya, ataupun apa bahasa Melayu yang referral ni maksudnya rujukan. So mungkin ada yang itu kita tak tahu. Betul. So kita boleh cari banyak inisiatif yang boleh untuk menambahkan pendapatan sebenarnya daripada kalau kata kita tak ada kemahiran, macam contoh nak jual beli saham kita tak pandai. Betul. So kita buatlah benda yang kita pandai. Contohnya kalau macam orang tu suka menulis. Kalau dia suka menulis, buatlah e-novel. Kan, e-book novel kan. E-book ke e-novel cerpen ataupun buat copywriting untuk bisnes orang ke. Itu pun boleh jadi salah satu punca pendapatan kedua kan. So daripada situ barulah kita kumpulkan semua ni tadi kita dah ada alternatif A, kita dah ada alternatif B. Sekarang ni barulah kita kumpulkan ni jadikan satu plan. Barulah kita tahu okey, sekarang ni aku rasa ada tabungan A. Lepas tu aku ada bisnes A nak buat. Aku ada investment A, B, C, D, E nak buat. Baru kita tengok plan tu tadi. Barulah kita boleh, alright, ini mengikut risiko aku, ini mengikut kemampuan aku, berapa aku ada, berapa perbelanjaan aku boleh keluarkan, dan kita execute plan ni. Ataupun kata kita buat terus plan ni. Kita lancarkan plan ni. Lancar. Lancar. Launch. Orang putih panggil, kampung saya panggil launch. For my kampung, they call it cut the ribbon. Cut the ribbon kau. Ribbon dia besar bang. Kan? So kita lancarkan. Kita lancarkan tu. Jadi kenapa kita perlu tahu dari segi kondisi ni juga, dan juga kita dah tahu kondisi, kita dah nampak mungkin kena menambahkan pendapatan kita untuk mencapai matlamat yang kita nak capai. Betul. Jadi apa lagi yang kita perlu buat? Okey, selepas kita dah buat, kita dah lancarkan benda ni, selepas daripada tu adalah kita monitor atau kita perhatikan mana yang plan kita menjadi mengikut dengan objektif kita, ataupun dia tak menjadi. Yang mana tak jadi ni tadi, mungkin kita boleh keluarkan inisiatif tu,
ataupun kita keluarkan plan tu, kita masukkan plan yang baru. Supaya kita boleh dapat balik objektif kita yang asal. Supaya graf kita tu mengikut sasaran yang kita nak. Ya. So maksudnya daripada contohnya kalau katalah kita punya perancangan antara first kita kerja dapat gaji bulan-bulan, tetapi masih belum cukup untuk capai kita punya matlamat. So jadi kita katalah jadi dropship, jual produk apa-apa lah kan. Lepas tu kita buat jadi copywriter. Betul. Lepas tu jual e-book pula. Lepas tu tengok daripada empat yang kita buat ni, yang jual e-book ni tak berapa nak jadi sangat sebab ramai orang boleh download sendiri kan. Betul. Kan? So kita keluarkan benda tu. Mungkin kita cari something yang baru, mungkin contoh mungkin jual manusia, human trafficking ke. Jangan human trafficking. kita ajar benda yang betul dok. Okay. Nanti ada yang ikut lagi. Contoh kepada penjenayah kita bukan. Kita baik.